berakal melainkan apabila tidur dia membaca ayat kursi. Itu Islam pentingnya baca ayat kursi sebelum tidur. Juga daripada Ali karamallahu wajhah, katanya aku tidak pernah melihat seorang yang masuk Islam dalam keadaan berakal melainkan dia apabila dia hendak tidur dia membaca 3 ayat yang terakhir daripada surah Baqarah. Sanadnya adalah sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. 3 ayat terakhir apa? Lillahi ma fis samawati wa ma kan in tubdu ma fi anfusikum la yukallifullahu an. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, la tamur bika lailatun illa qara'ta fiha qul huwallahu ahad. Janganlah engkau biarkan satu malam pun berlalu tanpa engkau membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kerana aku tidak menempuh satu malam pun melainkan aku membacanya. Daripada Ibrahim An-Nakhai, katanya para ulama menyatakan sunat membaca surah-surah ini sebanyak 3 kali daripada setiap malam. Surah tersebut ialah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Sanadnya sahih berdasarkan syarat Muslim. Juga daripada Ibrahim yakni Nakhai, bahawa para ulama mengajar supaya apabila mahu tidur hendaklah membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur melainkan setelah membaca surah Az-Zumar dan Al-Isra. Ini tambahan lagi lah. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan. Apabila terjaga daripada tidur pada setiap malam, disunatkan membaca akhir surah Ali Imran, iaitu firman Allah SWT yang bermaksud, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard, betul? Waqtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. Ulil albab ke absar? Ulil albab allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ni bagus ni. Bagi orang yang student, lepas tidur dia baca ni, dia akan apa? Minda dia kuat untuk hafalan, untuk tajam. Lihat. Pasal ayat yang dibacakan di sisi pesakit disunatkan membaca Al-Fatihah. Di sisi pesakit berdasarkan hadis sahih mengenainya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adraka annaha ruqyah." Tidakkah engkau tahu bahawa ia yakni Fatihah adalah jampian, ruqyah. Juga disunatkan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas di sisinya dan disertai dengan hembusan pada kedua belah tangan. Perbuatan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebut di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang telah dijelaskan pada fasal hembusan itu pada akhir bab sebelum ini. Daripada Talhah ibn Muttarrif, katanya Muttarrif, katanya apabila dibacakan Al-Quran kepada pesakit, maka dia akan merasa keringanan tu. Kita baca Al-Quran, orang sakit-sakit ni kita pergi baca Al-Quran. Tapi orang marah pula, bukan nak mati lagi. Kalau tadi mana Nabi suruh kan, tapi buat kan. Kadang-kadang orang marah, kata mati pula. Okay, boleh Pada satu ketika aku memasuki khemah seorang yang sedang sakit, aku berkata, aku dapati engkau hari ini berangsur sihat. Dia menjawab, Al-Quran dibacakan di sisiku. Kata tu mujarab. Yang lumayan. Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi rahimahullah berkata dengan sanadnya, apabila Ar-Ramadi rahimahullah mengalami kesakitan, dia berkata, bawakan kepadaku ahli-ahli hadis. Setelah mereka datang, dia berkata, bacakanlah kepadaku al-hadis. Riwayat ini menyebut mengenai kelebihan hadis, oleh itu membaca Al-Quran adalah lebih utama tu. Kalau orang sakit baca hadis kan, makin sembuh. Selawat syifa pun boleh buat sembuh. Kemudian apa? Baca Al-Quran lagilah cepat sembuh kan. Antara kitab-kitab hadis yang masyhur dijadikan sebagai mujarab penyembuh kitab apa? Asy-Syifa. Nama kitab Asy-Syifa bi ta'rif huquqil Mustafa, karangan Qadhiyah. Selalunya ke demam letak itu insya-Allah. Tak teruk sangatlah. Bila tak jadi pun tak yakin. Okey, boleh Yang terakhir, fasal ayat yang dibacakan di sisi orang mati. Para ulama mazhab kita dan selain mereka berkata disunatkan membaca surah Yasin di sisinya berdasarkan hadis Maqil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Ini bid'ah. Bacakanlah surah Yasin kepada orang-orang yang mati di kalangan kamu. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i di dalam bab amalan sehari semalam. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Mujahid meriwayatkannya daripada Asy-Sya'bi, katanya orang-orang Ansar apabila pergi menziarahi orang yang hampir mati, mereka akan membaca surah Al-Baqarah. Mujahid adalah seorang yang dhaif.
Mujalid. Ustaz ni kita tengok balik arah ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Iman bagi bazam. Untuk kita nak akhir fasal terakhir, bait terakhir, khatam dah lagi. Yang hantar macam kita buat ni lah. Makan sikit, tak ada. Hafirah suka cerah mata tadi nak makan. Hei. Okay, Azam kita sebut Ustaz Azam sesuatu daripada ni guru di Mesir. Sini announce untuk dia berkati majlis insya-Allah sekali. Tu balik ni bersama itu abang ipar pada Ustaz Alim. Orang yang berkat juga insya-Allah. Daripada Thailand Ustaz Azam. Thailand. Khatam dah. Khatam. Itu Azam. Ada berapa soalan? Ada kan senang ya amalan-amalan ni sekarang. Allah. Mujahid, itulah mujahid, bukan mujahid, mujahid. Ya, bukan maqal, maqil itu. Ayat terakhir itu dia kata Mujahid adalah seorang yang dhaif. Apa maksudnya? Seorang yang dhaif tu mana tadi? Okey, Mujahid adalah seorang yang dhaif. Maksudnya hadis yang diriwayatkan ni dhaif. Hadis yang diriwayatkan ni apa? Dhaif. Tapi bukan maksud tak boleh beramal. Cuma nak nyatakan riwayat ni dhaif. Cuma kita riwayatkan tu untuk apa? Untuk menyatakan ada kelebihan amal. Itu baca Yasin, baca Baqarah. Bid'ah lah. Allah. Untuk Ustaz Alim petang sekali lah kan. Kita baca dulu sikit sambil sebab ni kan. Sampai dah. Allah. Lepas ni sejarah lah, sejarah penulisan Quran yang kita dah belajar. Kita baca dulu sikit. Bab ke-9, penulisan Al-Quran dan penulisan Mushaf. Ketahuilah bahawa Al-Quran telah disusun semenjak zaman Rasulullah SAW dengan susunan yang terdapat di dalam Mushaf pada hari ini. Walau bagaimanapun ia tidak